السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم وسلطانك. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا ورسولا. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Alhamdulillah, syukur pada Allah pada pagi ini kita dapat bersama-sama. Kita nyambung lagi apa yang telah pun kita bincang sebelum daripada ini, iaitu perintah untuk mendermakan harta daripada apa yang kita ada ini kepada anak yatim dalam bab ayat-ayat suruhan. Pada minggu yang lepas kita telah bicara masalah suratul Baqarah ayat 177, dan pada hari ini dia bawa ayat kepada kita suratul Baqarah ayat 215. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, Yas'alunaka madza yunfiqun, Qul ma anfaqtum min khairin falilwalidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Baik. Tajuk ni ayat 215 ni adalah tentang infak. 215, 16 sampai belakang-belakang surah Baqarah ni dia ada dua benda. Dia ada infak satu, dia ada jihad dua. Infak dengan jihad ni merupakan sayap kiri, sayap kanan. Maknanya Islam ni dia tidak boleh, jihad tak boleh ditegakkan dengan tidak ada infak. Dan infak saja tanpa berjihad, Islam juga tidak dapat ditegakkan. Dua perkara kena ada. Itu satu dinamakan sebagai infak, yang kedua dinamakan sebagai jihad. Telah pun kita sebut pada kuliah-kuliah yang lepas bahawa infak dengan jihad ni satu perkara yang cukup tidak diminati oleh orang munafikin. Apabila mereka disuruh supaya berinfak, dia kata, buat apa kami nak infak pada Muhammad? Untuk apa? Maknanya infak tu tidak ada faedah bagi dia. Apabila disuruh berjihad, mereka takut untuk berjihad. Bermacam-macam alasan yang mereka berikan, di antaranya mereka kata, inna buyutana aurah, rumah kami tidak ada orang yang nak jaga, kebun kami tak ada orang nak jaga.
Maknanya apabila disuruh sahaja mereka untuk berjihad, mereka banyak alasan. Sedangkan jihad itu merupakan satu kefarduan yang Allah Ta'ala wajibkan, dan hukum jihad itu tidak pernah dimansuhkan sama sekali sampai kiamat. Cuma kena ada syarat dia lah, kena ada ulul amri yang menyuruh mempertahankan negara. Oleh kerana itu para ulama-ulama zaman dulu mereka dituduh sebagai orang yang melawan penjajah. Dihantar mereka ke segenap ceruk rantau. Ada yang dibuang negeri dengan sebab melawan penjajah. Negara kita ini pernah dijajah oleh beberapa orang penjajah. Cuma sejarah ni apabila dimanipulasi oleh penjajah, jadi tak nampak ulama yang lawan penjajah itu, dia nampak pahlawan lawan penjajah. Ditukar daripada nama ulama tu jadi pahlawan. Sedangkan Tok Jangguk ni ulama, Abdul Rahman Limbung ulama. Semua mereka ni ada basic mengaji agama. Bukan basic sajalah, mereka mendalami. Datuk Bahaman nama Mak Kilau tu kita biasa dengar tu. Mereka bukan sahaja pahlawan, tapi mereka ulama. Dan tidak ada seorang pun ulama ahli sunnah wal jamaah yang berpegang betul dengan manhaj sunnah ini meredai negara mereka dijajah. Tidak sama sekali reda. Kalau kita buka sejarah ulama di benua India, Maulana Husin Ahli Ahmad Madani, Maulana Husin Ahli Ahmad Madani, Tok Guru kepada Tok Guru Ni Aziz, Allah maghfir lahu. Janggut dia panjang katanya. Ada seorang Maulana tu janggut dia panjang. Masa tu penjajah Inggeris marah orang tak simpan janggut. Bila dia duduk bersela tu, janggut dia tu berlekar atas sela dia. Dia kata, mu nak marah sangat aku simpan janggut, aku simpan biar panjang. Tanda protes kepada Inggeris. Malahan tulisan-tulisan ulama benua India, apabila mereka menyebut berkenaan dengan penjajah, mereka tulis sungguh-sungguh nak lawan penjajah. Penjajah, siapa yang dia bersama dengan penjajah? Kalau di benua India, orang bersama dengan penjajah ni orang aliran sufi. Dia hidup, dia tahu berzikir. Negara dia berjajah pun duk berzikir lagi. Negara duk jajah pun dah tak apa, dia kata kita masih boleh buat ibadah. Dan penjajahan itu adalah satu penindasan. Mereka bersama dengan penjajah. Ada pun ulama yang berpegang betul-betul dengan ahli sunnah wal jamaah, mereka tidak reda walaupun sejengkal negara mereka dijajah. Sebab itu mereka menulis tulisan yang begitu banyak melawan Inggeris. Inggeris pun buatlah di benua India pada ketika itu satu perkataan supaya semua orang takut bahawa puak-puak ni adalah puak-puak yang ganas, mengambil fatwa yang ekstrim, dinisbahkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Jadilah Wahabi. Rupanya perkataan-perkataan Wahabi ini diambil daripada orang putih yang buat. Duk bawa perkataan tu mari ke Malaysia sampai habis orang takut, macam takut ke hantu raya. Boleh faham ni? Pagi-pagi pun nak sebut gitu dah. Itulah kenyataan yang kita kena ada. Kenyataan tu sejarah yang tuan-tuan boleh baca sendiri. Itu saya baru baca di benua India. Tak kalau baca di negara dalam negara kita ni, walaupun tokoh ulama-ulama di negara kita dulu-dulu bermazhab Asy'ariyah dari sudut akidah dan dari sudut fiqh mazhab Syafi'i, tapi kesedaran di lawan penjajah tu ada.
Mazhab dia tu mazhab dia lah. Tapi kesedaran dia lawan penjajah tu ada. Apa yang penjajah nak? Penjajah nak supaya umat Islam ni berpecah belah. Dia bahagikan kuasa-kuasa politik kepada kaum-kaum tertentu. Dia letakkan orang Cina dalam bandar supaya menguasai ekonomi. Orang Melayu dalam kampung, orang India duduk di getah, duduk di estate, supaya ada kasta di antara manusia. Islam tidak ajar begitu. Siapa yang pecahkan? Penjajah yang pecahkan. Untuk apa? Untuk sama-sama kita bergaduh, walaupun dia langkah kaki daripada negara, tapi kita masih bergaduh. Siapakah hari ini kita duduk bergaduh? Siapakah hari ini? Pergaduhan politik yang tak pernah berhenti siapakah hari ini? Allahu Akbar. Kesian umat Islam yang ada. Kesian. Kesian pada diri kita sendiri. Bila kita bergaduh sama-sama kita, orang bukan Islam akan ambil alih apa yang ada pada kita pada hari ini. Memang betul. 70% orang Islam di tanah Melayu ni, 30% je orang bukan Islam. Tapi yang menguasai ekonomi, 70% orang bukan Islam. Tandanya mudah ya, bila raya Cina je, Allahu Akbar, kedai-kedai habis tutup. Melayu pun kena tutup kedai juga, sebab kita dah ambil barang dengan dia. Itu yang boleh kita nampak. Sebab tu tuan-tuan rahmati Allah, bahayanya kita berpecah belah ni amat-amatlah bahaya. Jadi kita tak payah duk kalut lah, berpecah belah, kawan tu begitu, kawan tu begini. Orang masing-masing nak kuasa satu hal, masing nak pernah perut yang kosong, tak pernah perut dengan harta, dengan pangkat, dengan jawatan. Last sekali tanah bergadai, penjajah pun mari jajah. Dah penjajah sekarang ni, dia tak mari dengan senjata, tak mari dengan apa, tidak. Dia ada proksi kepada penjajah tu ada dalam negara. Dia ada wakil-wakil dia. Wakil-wakil dia ni hak buat kerja ni siang malam tuduh orang Islam ni macam-macam, duk kata orang Islam ni macam-macam. Allahu Akbar. Saya tengok satu kerataan media, Menteri Besar Kedah, bagus dia bercakap dari sebelah sudut. Dia tak bagi rumah-rumah ibadah orang bukan Islam dia buat merata-rata tempat. Memang betul, kena ada undang-undang tanah. Ni mula sabah dia rasa dia mimpi Tuhan, dia kata buat rumah situ, pakai buat situ rumah. Penat nak main mimpi lagu tu. Nah, kita orang Islam pun tak boleh buat masjid merata-rata, tak boleh. Kena ada undang-undang, kena letak majlis agama, kena tanya majlis. Sebab itu bidang kuasa majlis. Dia suka-suka hati dia nak buat rumah ibadah di pokok mana, nak buat rumah di tanah mana, lepas tu buat. Lepas tu orang nak pergi roboh bising. Malaysia ni begini, roboh kuil, roboh apa. Padahal mu ke roboh tanah orang. Lepas tu mu mengaku hakmu. Bila kita kata ganti tempat lain, kita nak ambil tanah ni, marah pula dia. Ada 2-3 ekor geng-geng India LTTE ni. Hak ni ada kepala, kata-kata kepala pengak hak ni. LTTE satu pertubuhan diharamkan di dunia, dimasuk dalam pengganas. Ada 2-3 orang ahli politik India ni duk bela benda-benda ni. Hak ni duk sungguh duk suruh hantar Zakir Naik balik ke India ni. Hak sedihnya orang Islam disokong. Bodoh. Baik, kita baca hak ni lah. Hak tu tak apa, bagi mikrofon luar masjid tu kita ceramah hak tu tak apa. As'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, apakah yang mereka akan belanjakan? Baik. Dalam ayat ni umat Islam bertanya apa yang mereka perlu infakkan. Tanya ni hasil daripada kesedaran, dan bertanya ni merupakan salah satu daripada sumber untuk dapatkan ilmu. Sumber dapatkan ilmu ni ada 3 perkara. Yang pertama, membaca. Yang kedua, bertanya. Yang ketiga, mengkaji.
3 perkara. Kita baca, tak faham, tanya. Tanya pada siapa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu kena bertanya pada orang yang tahu sekiranya kamu tak tahu. Tanyalah. Dan pertanyaan Al-Quran ni dijawab. Ada pertanyaan yang tidak dijawab. Tidak dijawab kerana tak perlu untuk jawab. Dan juga kalau jawab pun manusia tidak akan faham. Dan tak perlu jawab kerana itu merupakan rahsia Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah di sebalik Allah Taala tak jawab. Ada yang diserah pada Allah. Qulir ruh yas'alunaka 'anil ruh qulir ruh min amri rabbi yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka tanya pasal kiamat, qul ilmuha 'indallah. Jawablah, kiamat ni ilmunya di sisi Allah Taala. Ni tanya pasal infak. Sahabat-sahabat semua nak tahu macam mana infak itu, apa yang mereka perlu beri. Nabi SAW, Allah SWT jawab, qul, katakanlah wahai Muhammad, ma anfaqtum min khairin, apa jua harta benda yang baik yang kamu infakkan. Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kita khair bermaksud yang bernilai. Bagaimana kita sebut pada minggu yang lepas, kita mestilah sedekah benda yang bernilai, benda yang ada nilai, bukan benda yang tak ada nilai. Kalau baju tu baju yang boleh pakai, bukan baju yang kita pun tak tergamuk nak pakai, kita bagi pada orang. Kalau makanan bukan benda yang kita pun tak tergamuk nak makan, kita bagi pada orang. Islam tidak mengajar begitu. Islam mengajar kita supaya kalau kita beri, kita pun lalu nak pakai benda tu, kita pun lalu nak makan kalau kita beri jenis makanan. Kalau kita pun tak lalu nak makan, tiba-tiba kita nak beri orang supaya makan, itu adalah satu pengkhianatan dalam berinfak. Mungkin dapat pahala tapi tidak sempurna. Maka jalannya yang disebut oleh Allah Ta'ala, kul ma anfaqtum min khairin, infaklah harta kamu min khairin, benda yang patut kamu beri, benda yang masih elok, benda yang masih kalau ikan tu masih segar lagi, kalau durian tu hak paling elok. Sebab tu zaman kecil-kecil dulu kita duk fikir, bagi ke orang, kalau durian tu bagi orang hak elok, kita makan hak tak elok. Kita kata macam mana? Rupanya bila mengaji di sini rupanya baru kita nampak hikmah daripada tok nenek kita ni. Dia bagi ke orang benda yang elok. Dia bagi ke orang benda yang elok. Kalau rambutan ke durian ke apa ke jenis buah, dia bagi hak elok. Dia tak akan bagi hak tak elok pada orang. Dia makan ke dia tak apa hak tak elok. Itu sifat sebenarnya perangai para sahabat. Para sahabat cukup memahami dalam memberi. Dia beri benda yang masih elok. Kepada siapa nak beri? Falil walidain, maka berilah kepada kedua ibu bapa. Yang lebih penting, apa yang diinfakkan kepada kamu, siapakah infak itu perlu diberikan? Diberi pada siapa? Maka kita manusia ni memang kita keluarkan duit selalu, hari-hari. Sama ada benda itu kita belanja untuk keperluan kita ataupun kita infak. Tapi apabila kita memahami ayat ini, pertama sekali benda yang kita infak itu benda yang berharga kepada ibu bapa kita yang susah. Kena ada kod perkataan yang susah itu. Kalau ibu bapa kita senang, tak perlu infak dah ke dia. Tanah dia pun bergelung-gelung, nak infak lagi. Tanah dia pun tak habis nak makan dah. Kalau jual semua sekali tu dengan umur dia ada 80 lebih, dengan tanah dia bergelung-gelung, kalau jual semua tanah dia tu, orang panggil makan tak habis. Makan tak habis. Dia pula bukan tidak makan banyak, dia tu kecil manis pula. Makan sikit-sikit je. Jadi yang senang tak perlu infak pada dia. Cuma anak-anak ni perlu berbakti kepada ibu bapa. Walaupun dia senang ke dia susah, dia agama apa, tak boleh tinggalkan dia. Yang susah kita kena tolong. Sebab apa kita kena tolong dia? Kerana dialah orang yang banyak berjasa kepada kita. Ibu bapa ni orang yang banyak berjasa kepada kita. Kadang-kadang ada ibu bapa yang susah di kampung, anak sikit pun tak tolong. Ada anak yang senang, mengaji dia bagus, kerja dia bagus,
Tapi ibu bapa dia susah. Ibu bapa dia susah. Kalau anak tu susah sendiri pun, dia kena ibu bapa dia lebih senang daripada dia, dan dia kena susah lebih pada ibu bapa dia. Itu Islam mengajar begitu. Ibu bapa ni kalau sama-sama susah, kita pun susah, dia pun susah. Sama-sama susah. Sama-sama nak cari makan. Patutnya dia tua, dah tak payah cari makan, dah tak payah buat bendang, duduk saja, tapi susah. Kita pun susah. Tapi kita kena pastikan kita ni lebih susah daripada dia lagi. Kita lebih susah daripada dia. Kalau ada duit RM50, bagi ke ibu bapa 30, mungkin bagi kepada mak bini kita RM20. Dan isteri ni ada hak untuk pertikai berapa banyak kita nak beri pada ibu bapa kita, asalkan keperluan dia cukup. Kalau isteri jenis kata tak payah bagi banyak-banyak lah bang, kemak tu, anak isteri yang tidak baik. Kalau ada isteri begini, nikah lain, cari hak baik. Nampak ni? Ni isteri yang tak baik. Dia tak ada hak untuk petikai berapa banyak kita nak bagi pada ibu bapa kita. Tak ada hak. Tak ada hak, sikit pun tidak ada hak. Dan kita nak pesan isteri kita, awak jangan tanya berapa ratus saya bagi pada mak bapak saya. Tak ada hak untuk awak tanya. Buat syarat begitu. Kita hidup suami isteri ni kena buat syarat. Syarat. Telefon. Contohnya, isteri tak boleh buka telefon, tak boleh minta password apa, tak boleh. Itu hak peribadi walaupun kita suami isteri. Kerana handset kita ni kadang-kadang ada masalah kawan-kawan kita yang dia tak perlu tahu. Dia tak perlu tanya pun, masalah apa bang? Kawan abang tak perlu tanya pun. Tanya buat apa kawan kita? Masalah pula masalah peribadi dia, bukan semua masalah kawan kita hak peribadi ni kita cerita kat isteri kita tu. Takut bini orang panggil. Yang cerita. Dia kena bagi syarat sebelum kahwin lagi. Saya letak syarat, jangan tengok telefon. Saya tak tengok telefon awak, awak tak tengok telefon saya. Orang perempuan ni kadang-kadang ada lah tu benda lah telefon tu. Ada perempuan lain dia syok wasangka dia lebih pada kita. Tu memang syok tu memang ada siapa-siapa pun. Tapi ini masalah peribadi. Walaupun kita dengan dia terlalu peribadi, tetapi ada benda yang kita tak perlu bagi tahu pada dia. Dan ada benda yang dia tak perlu ambil tahu pun benda tu. Kalau masalah rumah tangga kita bersama, contoh masalah rumah tangga kita suami isteri, barulah kita kena bincang masalah apa kita dua ni. Tapi kalau masalah orang lain, buat mari masuklah keluarga kita, tu bukan masalah kita. Bukan masalah kita. Masalah kawan kita, contohlah masalah kawan kita ada masalah, dia mesej pada kita, bini aku ni begini kata, macam mana nak buat ni. Masalah isteri dia, adakah kita nak beritahu bini kita? Tak perlu. Kalau kita boleh selesai jalan masalah tu, kita selesai jalan masalah tu. Tak perlu bagi tahu cerita pada bini kita pun, tak perlu. Sebab itu masalah kawan kita. Ni semua nak beritahu pada isteri. Isteri pula semua nak ambil tahu pasal kawan kita. Masalah lah begini. Itu. Terutamanya masalah kita, mak ayah kita ni, masalah duit kita nak bagi berapa. Itu dia tak berhak untuk tanya. Tak berhak untuk tanya. Kecuali kita bagi siapa keperluan dia terjejah. Itu lain lah. Itu lain lah cerita ni. Keperluan dia pun cukup, makan dia pun cukup, belanja dia pun cukup, kereta pun kita bagi, minyak kereta semua lengkap. Kita nak bagi 1,000 ke mak kita ke 1,500 ke, dia tak berhak untuk tanya walaupun sepatah. Ni dia beli apa kita beli ke mak kita, mak tak pakai gitu-gitu tu, orang tua dia tu. Bini ni kata pula, suami pun senyap, tak kata apa lah, muka bini kata. Bukan takut bini, tak takut bini dia panggil gitu, tapi ikut cakap bini. Mak tak makan begini bang, mak tak pakai begini. Kalau dia semua dah pakai, hak cantik-cantik tu semua bini pakai. Bini tu 2 orang ni, gelang tangan. Mak kita seorang pun tak ada.
Adakah hak tu mak kita? Kita kenal dia dulu sebelum kenal bini kita ni. Kita pun ambil lah nak tengok beli gelang tangan pada mak. Nak beli gelang tangan pada kita. Bini kita kata orang tua tak pakai begini bang. Dia pun kata gitu tak. Itu bukan isteri yang bagus. Sebab tu isteri ni dia kena buat baik dengan mak mentua. Baru suami tak menikah lain. Nah, kalau dia ada orang lain pun mak mentua duduk dengan kita, jadi kuat kita. Dengar tak orang perempuan tu ketidur habis dah. Dah, makcik-makcik tu dah. Dia kena buat begitu lah. Oh, kalau baik dengan mak mentua, tapi jarang nak baik dengan mak mentua ni, jarang sungguh. Orang nak buat bergaduh ada, mak mentua mulut banyak. Menantu sakit hati, balik rumah mulut banyak. Orang tak buat begitu, tak buat begini, tak buat begini. Dah sekali tak balik rumah. Tak balik rumah satu hari dah. Ugup pula suami, abang balik, tak apa. Saya tak mau balik sampai bila-bila. Abang jangan balik juga. Waktu tu laki tu anak dia. Dia kata jangan balik juga. Waktu tu mak dia. Waktu mak mentua habis rosak keluarga. Ni semua sebab angkara syaitan. Dan syaitan ini ada syaitan yang khas untuk al-farqul bainal mar'i wa zawjih. Al-Quran ada sebut ayat wattaba'u ma tatlus syayatin ala mulki Sulaiman. Kalau kita tengok bawah ayat tu, farqul bainal mar'i wa zawjih, dia akan bersungguh-sungguh untuk memisahkan di antara suami isteri. Dan dia akan balik pada ketua dia dalam keadaan yang bangga. Bila ketua syaitan tanya apa yang kamu banggakan sangat hari ini tu, dia kata sesungguhnya aku telah berjaya memisahkan di antara suami dan isteri. Maknanya kerja syaitan ni untuk suami isteri ni pisahkan hari-hari kerja. Suami kena sabar, isteri kena sabar. Dua-dua itu perlu kepada kesabaran. Baik, falil walidaini, kepada kedua ibu bapa. Dan infak ni juga kita kena faham, bukan daripada sudut harta semata-mata, tidak. Ada juga orang yang infakkan tenaga dia. Maknanya apabila ibu bapa kita ni sudah tua, kita ada tenaga, kalau kita sakit, kalau dia sakit, kita buat pergi hospital ke, kita jaga dia ke, dengan baik. Kenapa? Kerana itu juga merupakan infak. Mungkin kita tidak ada duit untuk bagi kepada dia, tapi untuk jaga dia, untuk kita kata uruskan keperluan hidup dia kerana dia dah tua tu, kita ada tenaga tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang ustaz saya dulu dia selalu mari sekolah lewat dia mari sekolah. Cikgu-cikgu lain tu mari ikut masa, kadang-kadang kita duduk perhimpunan tu dia baru mari. Dia bukan ustaz, dia cikgu. Dia baru mari. Jadi kita tertanya-tanya lah. Guru-guru lain semua mari pukul 7.30, dia mari dekat pukul 8.30, sejam lewat. Kadang-kadang kelas dia awal tu dia terpaksa tunda sikit. Lalu tu mengaji tanya, cikgu kenapa cikgu mari lewat? Guru besar marah kami mari lewat, cikgu mari lewat tak apa. Nah, dia kata bukan begitu. Dia kata, saya ni ada seorang mak, saya tidak akan keluar rumah pagi-pagi kalau tidak saya uruskan keperluan mak saya. Mak dia tu tua dah. Dia akan mandikan mak dia siap-siap mak dia, barulah dia pergi kerja. Sampailah dia naik pangkat, jadi pengetua pun begitu juga. Dan kalau dia mesyuarat sebelah luar tu, dia akan ada upah seorang orang yang pergi untuk mandikan mak dia. Tapi kalau dia ada sendiri, dia boleh upah je orang tu duduk dengan mak dia mandikan hari-hari. Tapi kalau ada di rumah, dia akan mandikan mak dia. Dia akan siapkan semua sekali keperluan mak dia, nak pakai bedak semua sekali. Dan saya pernah pergi rumah dia tu. Mak dia tu bukan nyanyak, tapi tua yang amat sangat, nak berjalan pun tak boleh. Dia tak nyanyak, baca Quran pun boleh lagi, mata pun cerah. Ini khidmat seorang anak kepada mak dia. Allah Akbar. Untunglah orang yang masih ada mak ni, untung. Kerana itulah orang panggil pahala yang besar yang Allah tak nak bagi. Ayah pun begitu juga. Ada seorang ayah nak banding orang tak ada ayah, khidmatlah pada dia betul-betul. Kalau dia tu telah tua, jagalah dia betul-betul. Korbanlah masa kita yang ada ni, apa yang kita ada ni untuk dia.
Sebab apa? Sebab daripada kecil lagi dia duk jaga kita. Dia sanggup korbankan tenaga apa, duk buat bendang, duk mengetam, duk macam-macam. Zaman dulu nak pelihara anak, nak pelihara anak, hantar anak pergi mengaji, siapa boleh jadi guru, ni boleh jadi pegawai. Tapi kalau tidak ada satu khidmat yang baik untuk dia, nescaya kita akan rugi. Di situlah pahala yang besar sekali. Itu juga dinamakan sebagai infak. Wal walidaini wal aqrabina, dan kaum kerabat. Selepas kita bantu ibu bapa, kita bantu juga kaum kerabat kita yang susah, yang berdekatan dengan kita. Tapi orang kita ni, adik-beradik hak dekat ni, kita cari gaduh. Nak balas pun adik-beradik hak dekat ni. Nah, kadang-kadang kita dengan kawan tu lebih baik tak bergaduh pun, tapi dengan adik-beradik kita bergaduh. Bergaduh dengan adik-beradik ni hasil daripada didikan mak ayah. Sebab tu ibu bapa jangan mengatakan bahawa yang ni lebih, yang tu lebih. Tidak ada. Allah kata gitu. Saya tertarik dengan jawapan mak saya sendirilah. Bila ada orang pergi di rumah tu, adik-beradik saya ada ramai-ramai orang pergi ke rumah. Dia kata, untunglah, dia kata anak jadi ustaz saya lah, untung begini-begini. Mak saya sikit pun dia tak lebihkan. Tu cerita mak kita tak apa. Tapi nak bagi tahu jawapan itu membuatkan saya terfikir. Dia kata masing-masing ada kelebihan masing-masing. Anak hak sulung saya pun ada kelebihan dia. Ustaz pun ada kelebihan dia. Hak ni pun ada kelebihan. Masing-masing Allah Ta'ala buat cukup lengkap. Bukan ustaz je ada kelebihan dengan kawan ni pun ada kelebihan dengan Allah Ta'ala tu tak pernah mengurangkan orang tu nak lebih tu. Semua ada kelebihan dia kata. Jadi saya pun mari fikir jawapan yang tidak menyinggung ke hati siapa-siapa. Kita kadang-kadang anak kita seorang tu berjaya, kita duk cerita anak tu orang jadi pilot, duduk bawa kapal terbang tu, Thailand tu. Tak, begini. Dia pula bagi pilot tu pula bagi kereta pada kita, tolong beki rumah kita. Oh, kita duk cerita hak tu. Hak dia buat benda belakang rumah ni. Ni hak dia belakang rumah, hak dia buat benda anak kita juga. Nya tu malas mengaji dulu tu. Tak sepatutnya. Kadang-kadang hak malas mengaji itulah hak nak pelihara, nak mandikan awak saya. Tu. Hak tu. Hak tu yang nak duduk dengan mak pun. Dah hak lain duduk jauh. Tapi dia tak nampak hak tu. Sebab itu hasil daripada mak ayah ni jadi batu api yang menyebabkan anak-anak ni bergaduh. Tapi kalau ibu bapa tu sifat dia mendamaikan di antara keluarga ni, dia tak akan bergaduh adik-beradik. Percayalah cakap saya, ibu bapa lah yang mainkan peranan nak bergaduh abang sulung dengan hak bangsu, hak bangsu dengan hak tengah. Ibu bapa main peranan. Kalau abang sulung ni marah pada hak kita, bagi tahu kat mak. Mak kata bahasa dia, lah dia tu abang. Dia nak suruh adik-adik itu jadi baik, sebab tu dia buat gitu. Kita ni ayah tak ada dah. Dia abang sulung, macam ayah kita lah. Macam ayah lah pada awak-awak semua. Dia nak suruh awak jadi baik. Walaupun kadang-kadang silap dia terlampau marah pada kita. Tapi oleh kerana sifat seorang ibu dan bapa ni mendamaikan, dia tak akan jadi pergaduhan. Dia duk bagi cerita ke anak nombor 2. Tahulah Kak Long tak bagi apa, berkemuk bulan-bulan. Harapmu dia duk bagi. Kawan tu pun mesej WhatsApp. Abang apalah begini-begini tak bagi pada mak, bergaduh dua tu. Ya kawan tu anak 10, bini 3. Nak minta ke darah ke dia pun tak cukup dah. Mak bapak kena tahulah bukan 10 bagi semua. Kawan ni boleh bagi 200, kawan ni boleh bagi RM5. Tak apalah, ambil je lah ikut keperluan dia. Ikut keperluan. Seorang anak yang baik dia tahu tanggungjawab dia. Bila dia dapat satu duit, dia akan agihkan hak ni untuk isteri, hak ni untuk mak ayah. Tak boleh nak ambil dah ni.
Sebab apa? Hak ni untuk ibu bapa. Walaupun RM50, walaupun RM100, anak kita bagi bola-bola, kita terima. Dah anak kerja engineer, kerja pilot, dia boleh bagilah 400-500. Kenapa kita nak beza-bezakan? Kalau balik cucu pun, cucu hak sebelah rumah ni marah. Cucu hak anak pilot tu tak marah. Tak wan aku ni tengok dalam bendang tu. Ambil muka letak dalam bendang. Nah, tak erti. Kawan kita tak erti. Mungkin cucu yang kita rasa macam tak akan bela kita. Kita rasa cucu yang anak kita yang kaya tu lebih kita sayang lagi. Tiba-tiba cucu ni akan jaga kita. Banyak perkara. Allah ini maha adil. Maha adil. Kadang-kadang Tuhan tunjuk depan mata kita sebelum daripada kita mati lagi, nak suruh kita insaf. Nak suruh kita sedar. Waktu menikah dengan orang biasa, ada apa duduk di tepi rumah kita, duduk bergaduh dengan menantu tu. Menantu seorang lagi tu, anak kita hak pilot tadi, tak bergaduh. Padahal balik Allah nak basuh pinggan sebiji pun malah. Hak kawan tepi rumah ni, masak sayur pun mari sebekah, gulai ikan pun mari sebekah. Duk kata gitu, masing gulai, tawak sayur. Nasib baik aku jadi menantu. Kalau aku jadi menantu, aku cubuh muka atas muka. Betul tak? Hak kawan tu tak pandai apa pun masak, tapi duk puji lah, duk puji. Apalah. Apa yang akan jadi? Akhirnya bergaduh. Tapi kita tak faham, kita tak sedar kadang-kadang ini berlaku. Jadi kita anak-anak ni dari sudut perbandingannya tak ada apa, sama. Tuhan bagi kelebihan. Lagikan pokok pun Allah Ta'ala bagi kelebihan di antara satu sama lain. Wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghayru sinwanin yusqa bima'in wahid wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul. Allah Ta'ala sebut dalam Quran suratul Ra'd. Di atas muka bumi ada tanah yang telah aku bahagikan sesuai untuk tanaman jenis anggur, min a'nabin wa zar'un wa nakhilun, jenis bercabang dan tidak bercabang, yusqa bima'in wahid. Semua ini aku siram air daripada langit itu hujan. Wa nufaddilu ba'dha ala ba'din fil ukul. Ini ayat dia. Aku lebihkan daripada satu buah dengan satu buah, rasa dan warna dan bau dia berlainan. Memang betul. Tengok harum manis sudahlah. Sama nama harum manis. Hak di Cuping lain, hak tanam di Sungai Payah ni lain. Betul tak? Dalam Perlis ni duduk harum manis situ. Gi ikut dia tak ada harum manis dah, jadi harum biru dah situ. Betul tak? Tu pun tak sama gerik dia, kawan ni sikit, kawan ni. Kerana wa nufaddilu ba'dha ala ba'd fil ukul. Tu buah yang tak ada akal, tak ada apa. Manusia lagi-lagi lah Allah Ta'ala buat tak sama. 10 anak kita, 10 perangai tak sama. Cuma jangan kita lebihkan kawan tu, kawan ni jangan. Ya, kalau kita kata kena tirulah sikap Along, dia mengaji sungguh-sungguh, awak tu adik bongsu ni kena tiru dia. Dia mengaji betul-betul. Dulu masa dia mengaji dulu, dia buat tuition begitu begini, dia buat jadual. Tak apa kita nak sebut begitu, bagi semangat. Ni orang ni bagi banyak, hak tu lebih kita sayang. Hak bagi sikit, hak tu hak kita tak sayang. Allahu Akbar. Wal yatama, ada anak-anak yatim yang perlu dijaga. Lepas daripada kaum kerabat, ibu bapa, kaum kerabat, lepas tu anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wa ibnis sabil, serta orang yang dalam perjalanan. Wa ibnis sabil ni termasuk juga orang yang belajar, termasuk juga orang yang putus bekalan di tengah jalan. Semua itu dipanggil wabnis sabil. Dan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa jua yang kamu buat daripada jenis-jenis kebaikan, maka sungguhnya Allah Taala sentiasa mengetahui apa yang kamu buat itu. Dan apa jua jenis kebaikan. Lalu kalau kita tengok dalam ayat ni, Allah Taala susun dia punya step dia. Wal walidain. Pada siapa kamu nak infak, ibu bapa yang susah, kaum kerabat yang susah. Wal yatama, wa anak yatim, wal masakin, orang miskin, wa ibnis sabil, dan juga ibnus sabil. Baik. Kalau kita ada harta yang banyak, kita bagi kepada semua-semua. Nak yatim kita bagi, miskin kita bagi, mak ayah yang susah kita bagi. Ataupun kalau tak susah pun, nak suruh hati dia tu, orang panggil lembut dengan satu perkara, kita bagi hadiah ke dia.
Itu hadiah, bagi hadiah pada orang ni satu perkara yang menyebabkan orang tu suka. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang nak suka. Nampak ni, mak ayah kita tengah sakit, contoh sakit gout, bagi hadiah dia udang ke sotong ke. Lagi megah kaki dia. Ada. Nak makan sangat. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung pada minggu yang akan datang. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Sallallahu ala Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi